Bunga melati, bunga di darat, bunga seroja di dalam kendi. Hinanya besi kerana karat, hina manusia tidak berbudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam resensi, salam kehidupan dan salam sejahtera. Harum sungguh bunga kemboja, bunga karangan cantik tersemat. Janganlah baca kulit sahaja, telitilah kandungan sehingga tamat. Saya Anis Kasih binti Muhammad Zin dari SK Saujana Impian 2, Kajang Selangor. Suka saya di sini untuk membuat resensi sebuah buku yang sangat menarik dan penuh sejarah ketamadunan manusia. Buku bertajuk Hikayat Hang Tuah ini adalah hasil dari penulisan Nur Suraya binti Adnan Salahuddin. Buku ini berhalaman 376 muka surat dan diterbitkan oleh JS Adiwarna Publication Sendirian Berhad, di mana cetakan pertamanya pada April 2012. Nur Suraya Adnan Salahuddin dilahirkan dan dibesarkan di Sungai Petani, Kedah. Beliau merupakan seorang pemegang ijazah Sarjana Linguistik Universiti Malaya. Beliau merupakan seorang munshi dewan yang memenangi beberapa hadiah utama sayembara cerpen dan hadiah penghargaan menulis cerita kanak-kanak, Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau merupakan bekas pendidik lulusan diploma pendidikan dan pernah berkhidmat menjadi seorang guru selama 13 tahun. Kini, Nur Suraya mengetuai JS Adiwarna Publication Sendirian Berhad sebagai pengarah eksekutif di samping bertindak menjadi seorang pengurus urusan untuk Jemari Seni Sendirian Berhad. Zaman kanak-kanak beliau yang begitu rapat dengan cerita-cerita Hang Tuah dan Hang Jebat membuatkan jiwa beliau dipanggil untuk menghasilkan hikayat Hang Tuah ini. Apa yang menarik lagi tentang karya ini? Karya ini membawa kita untuk lebih mengenali tentang watak, jati diri dan kejayaan bangsa Melayu. Nilai-nilai yang sangat universal, manusiawi dan peka terhadap negara dan bangsa. Dalam hikayat Hang Tuah, keadilan dan kekejaman dilukiskan rupanya, di mana pengarang membawa persoalan ini ke pentas naratif tentang keadilan dan runtuhnya Empayar Melaka. Karya ini memperlihatkan suatu jenis sastra yang tiada tolok bandingnya. Manuskrip asal hikayat Hang Tuah ini adalah sebuah warisan dunia 2001 yang mendapat pengiktirafan UNESCO dalam program Memory of the World. Apa yang menarik lagi tentang buku ini? Hikayat Hang Tuah ini mengandungi 200 ilustrasi yang berwarna-warni yang mengembalikan keinginan anak-anak muda untuk membaca hikayat Melayu yang kian dilupakan. Buku ini sesuai untuk rujukan sesiapa sahaja tanpa mengira usia. Penerbit buku ini juga telah menggunakan gaya bahasa yang lebih kontemporari tetapi tetap mengekalkan akar bahasa, cerita dan tradisi Melayunya. Dari pembacaan saya, buku ini telah menghidangkan dengan pelbagai nilai-nilai murni, pengajaran, tauladan dalam meneruskan kehidupan yang bermaruah. Akhir kalam, mari kita membaca bukan hanya untuk lulus periksa, tapi amalan dan berdaya, lagi bijaksana, berakal budi, perkasa minda. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai semua.
Saya Muhammad Adik bin Adili Iskandar Putra. Saya berumur 12 tahun dan belajar di Sekolah Kebangsaan Cik Cin 7, Bandar Baru Bangi. Hari ini saya amat teruja untuk berkongsi tentang sebuah buku di mana buku ini telah membuatkan saya jatuh cinta dan tertarik untuk membeli siri-sirinya yang lain. Jadi, mari dengarkan. Buku yang saya maksudkan ialah Sherlock Holmes Menyiasatan Bernama Darah. Baik, bagi edisi bahasa Melayu, buku ini diterbitkan pada tahun 2018 dan diterbitkan oleh penerbit X. Untuk buku ini terdapat 205 muka surat dan mempunyai 14 babak. Harganya hanya RM10 untuk sebuah buku. Wah, sangat berpatutan, kan? Buku ini telah ditulis oleh Sir Arthur Conan Doyle dan diterjemahkan oleh Imran Yusof dan Zaki Zainul. Sir Arthur Conan Doyle telah dilahirkan di Scotland. Walau bagaimanapun, beliau telah menetap di Britain dan menjadi warga negaranya. Beliau telah mengarang sebanyak 4 buah novel dan 56 cerita bersiri yang mengisahkan tentang fiksyen jenayah, detektif dan penyiasatan. Jadi apa sebenarnya yang menarik dengan buku ini? Mengikut penulisan asal, buku ini telah ditulis sekitar tahun 1887, iaitu lebih 100 tahun yang dulu. Tetapi disebabkan kisahnya yang unik, Sherlock Holmes masih terkenal sehingga kini. Siapakah watak-watak yang terdapat di dalam buku ini? Watak protagonis utama sudah tentulah Sherlock Holmes. Sherlock Holmes merupakan seorang detektif yang menyiasat kes-kes pembunuhan. Mengagumkan, dia boleh selesaikan kes tanpa meninggalkan rumah. Watak sampingan pula Dr. John Watson, seorang doktor, kawan baik dan rakan serumah kepada Sherlock Holmes. Watak antagonis di dalam cerita ini ialah Ignaz Draper, seorang kaya Amerika, pemabuk yang hodoh dan berniat jahat. Dan satu lagi watak ialah Jefferson Hope, membawa watak protagonis dan antagonis di dalam cerita ini. Membalas dendam kerana selepas kematian tunang dan bapa angkatnya. Latar waktu bagi cerita ini ialah sekitar tahun 1881, manakala latar tempat pula di Baker Street, London. Dalam cerita ini, ada satu pembunuhan yang pelik dan misteri. Seorang lelaki telah mati dengan keadaan mata yang terbuka, dahi yang berkerut dan kaki yang bersilang. Tetapi, tiada tanda-tanda lelaki itu dikasari. Dengan mangsa yang mati, tiada kesan tembakan, tikaman, jerut dan tiada kesan darah, Sherlock Holmes berjaya membuktikan bahawa mangsa ini telah diracun. Banyak bukti yang Sherlock Holmes dapat. Antaranya, Sherlock Holmes tahu ketinggian pembunuh melebihi 6 kaki. Ini berdasarkan tulisan pada dinding yang ditulis oleh pembunuh. Biasanya, seseorang akan menulis sesuatu pada dinding melalui aras mata. Kemuncak kisah ini ialah apabila Sherlock Holmes berjaya menangkap pembunuh tersebut. Pembunuhan bermotifkan dendam lama. Dari buku ini, banyak nilai pengajaran yang boleh diterapkan dalam kehidupan kita. Antaranya, kita perlu bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan. Untuk berjaya, kita kena fokus. Pengajaran yang kedua, kita perlu jauhi sikap berdendam kerana perasaan dendam akhirnya akan merosakkan diri sendiri. Pengajaran yang ketiga ialah saya dapat simpulkan bahawa perbuatan yang tidak baik akhirnya pasti diketahui orang. Bak kata pepatah, sepandai pada tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Begitulah serba sedikit berkaitan buku ini. Penggunaan ayat yang ringkas dan tidak terbelit-belit menjadikan pembaca mudah faham dengan penyampaian pengarang. Bagi yang gemarkan cerita misteri atau penyiasatan, sejujurnya buku ini sangat menghiburkan. Semakin dibaca, semakin rasa nak tahu. Kadang-kala, saya dapat membayangkan seolah-olah saya lah yang memegang watak itu. Saya dapat membayangkan saya berada di dalam situasi tersebut. Menarik, bukan? Baiklah, terima kasih kerana sudi mendengar. Semoga bersua lagi. Bye! Rasulullah dalam mengenalmu kami
ada kawan-kawan lah. Mari dengarkan perkongsian buku saya. Hendaklah, hendak membaca. Mari dengarkan. Condong neraca diperdu pedada. Di salju berat terlalu. Amalan membaca manfaat berganda. Hidup maju dihormati selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Zahra Alisha binti Asri dari Sekolah Kebangsaan Pandai Indah Ampang Selangor Darul Ihsan. Ini merupakan video bicara buku kegemaran saya. Buku yang saya pilih pada hari ini ialah Komik Sunnah Rasulullah. Kalau nak tahu, lagu tadi merupakan lagu yang terkait dengan naskah ini. Naskah ini merupakan buah tangan Nurul Ihsan. Beliau merupakan penulis prolifik yang telah banyak menghasilkan buku kanak-kanak. Selain itu, naskah ini telah diulang cetak banyak kali. Tentu komik Sunnah Rasulullah ini cukup istimewa. Mari saya bongkarkan. Kalau nak tahu, naskah yang mengandungi 112 buku surat ini telah diterbitkan secara cetakan semula pada tahun 2018. Macam di tangan saya ini, penerbit naskah ini ialah Darul Mukhni Trading. Sasaran pembaca ialah dari peringkat kanak-kanak hingga awal remaja yang sememangnya cocok untuk saya. Naskah komik Sunnah Rasulullah ini menceritakan tentang amalan sunnah yang perlu diamalkan oleh kita semua secara grafik. Ditambah dengan banyak menyerapkan cerita komik unsur kerohanian, isu dan cerita berinspirasi ke akhlak dan sunnah Rasulullah. Selama ini, masyarakat di luar sana, terutamanya kanak-kanak, bahkan seperti saya sendiri, menganggap bacaan tentang sunnah dan keagamaan selalunya laras bahasa tinggi dan lewah. Namun, naskah ini berbeza sama sekali. Naskah ini memiliki bahasa yang tidak bombastik, tetapi tetap dapat menarik perhatian pembaca kerana, macam saya katakan tadi, mempunyai ilustrasi 100% berwarna. Jadi, pembaca tidaklah bosan. Oleh hal yang sedemikian, komik Sunnah Rasulullah bukan sahaja dilihat sebagai sebuah naskah menarik yang mesra semua pembaca, namun memiliki mesej dan ilmu kebahasaan yang boleh diaplikasikan dalam hidup semua. Banyak impak naskah ini kepada saya, antaranya meningkatkan ilmu agama, memupuk nilai baik dalam diri dan menjadikan saya seorang yang mentaati perintahnya. Melalui amalan sunnah yang dibaca, maka saya dapat kongsikan amalan tersebut kepada rakan-rakan untuk diamalkan. Bukan itu sahaja, buku ini juga antara titik permula saya jatuh cinta dalam amalan membaca. Semakin banyak buku yang saya baca, semakin bertambahlah ilmu saya. Kosakata, gaya pembacaan, penulisan saya turut bertambah baik. Buktinya, saya telah berjaya menjadi juara 2 dalam pertandingan cerdas cermat pantun antara bangsa 2021. Naib Johan menulis karangan Perpustakaan Perlis Kebangsaan 2021. Naib Johan bercerita Yuta Kebangsaan 2021 dan banyak lagi. Tuntasnya, komik Sunnah Rasulullah ialah komik santai sifatnya. Bukan sahaja boleh dibaca untuk orang yang mendalami ilmu agama, tetapi emak, ayah, ibu, adik, kakak dan abang pun boleh baca. Jom, musim endemik ini sangat cocok untuk kita dapatkan buku ini. Tak payah keluar bersesak-sesak, hanya beli secara dalam talian sahaja. Ingatlah, dengan membaca kita berjaya. Sekian, terima kasih.